Okey, tersambung soalan SPM 2007. Lama dah kan? Nombor 10. Kita baca sama-sama soalan ni. Kata Raja menunjukkan lita dengan transistor yang bertindak ke switch automatik. Jadi dikatakan switch automatik ni ada dua benda. Dua benda tu maksud tu dia ada apa? Dia ada sebagai apa? Switch pengesan haba dan switch automatik untuk membuka lampu lah waktu gelap. Boleh tak? Jadi bila kita tengok sini, kita guna LDR. Jadi LDR ni fungsi dia mesti apa dia? Switch cahaya ke switch haba? Cahaya. Cahaya betul kan? Nama pun L. Light Depending Resistance. Okey kan? Dan paling baik dia beroperasi bila gelap lampu menyala, betul tak? Bila terang lampu padam. Itu biasanya kan? Itu beroperasi secara normal. Jadi bila dia operasi secara normal, maksudnya bila gelap lampu menyala, bila siang terang lampu padam. Jadi kita letaknya LDR ada dua tempat kan, sama ada atas ataupun bawah. Atas ke bawah LDR sepatutnya kita letak. Atas. Salah kan, bawah. Memang betul. Ini betul kita. Sebab apa cikgu dah terang kamu? LDR, L menuju kepada bawah, L low. Boleh? L kita letak kat bawah. Bila letak kat bawah ni, maka dia akan menyala pada waktu malam dan padam pada waktu siang. Itu LDR yang letak di bawah ni. Kalau kamu tukar LDR letak di atas, maka berlaku sebaliknya. Waktu malam lampu padam, waktu siang lampu menyala. Boleh faham? Boleh. Itu konsep yang kamu nak tahu kan. Jadi LDR terbaik letak di bawah. Lagi satu apa nama ni ada? Pengesan cahaya. Pengesan haba. Apa nama dia? Ingat? Tak ingat lah cikgu. Cikgu bagi terang sikit. Tak nampak dulu. Cikgu tak nampak. Okey. Nama dia Thermistor. Thermistor. Mungkin tak bincang kot minggu lepas. Bukan apa, kadang cikgu ada ajar pelajar lain. Jadi cikgu confuse macam tu je. Takut silap kan. Dia dah. Okey, maksudnya itulah LDR di bawah. Thermistor urut apa depan tu? T kan? Jadi dia letak sesuai letak di atas. Boleh? Boleh. Biasanya kalau thermistor kat atas, bawah R lah resistan. Macam ni LDR. LDR kat bawah, atas R. Dia macam itulah. Dia jadi sebagai pembahagi keupayaan. Okey, tak apalah. Kita teruskan Dia kata transistor letak menyebabkan diod cahaya menyala dalam keadaan gelap. Betul lah. Sebab kita letak kat bawah kan. Jadi dia akan ada pada waktu malam. Menyala dalam keadaan gelap. Okey, tadi seorang juruteknik nak ubah suai Lita ni seorang juruteknik mahu sebuah kipas bellable. Nak guna kipas 240 volt. Kuasa dia 1000 watt. Kita buat 100 watt silap Dan sebuah bilik dihidupkan secara automatik pada bilik itu panas. Jadi kita tengok sini kan. Dia nak cerita tentang dia nak pasang kipas. Nak tukar lita di atas, kita pasang kipas. Okey. Kipas, maksudnya kipas ni kita akan letak di kawasan ni sebenarnya. Betul tak? Sebab tadi kita buat pasang lampu kan. Sekarang tukar letak kipas itu. Kita menyalakan kipas tu. Tapi malangnya kipas kita beroperasi dengan berapa watt ni kalau bateri? Berapa watt satu bateri? Satu bateri. Satu bateri berapa watt? 1.5 volt. Jadi 2 tu berapa? Jadi 3. 3 volt lah. Tapi masalahnya kita nak 240 volt. Jadi kita tak boleh letak ini kipas. Kita kena letak switch geganti. Nanti aku tunjuk kamu macam mana jadi guna switch geganti. Boleh faham switch geganti. Okey, kalau ikut kita kipas. Kalau kipas pakai 3 volt, boleh. Tapi kalau kipas pakai 240 volt, kita terpaksa guna dia jadi switch geganti. Tukar LED tu pada switch geganti. Dan kita tengok satu lagi, bilik itu panas. Bila panas, sejuk ini melibatkan satu alat pengesan. Apa nama dia? Dia terang dah. Thermistor. Betul. Thermistor. Ya, thermistor.
huruf T. T maksudnya kita letak di sini. Kita letaknya di sini. Di sini termister. Okey. Dan di sini adalah R. R yang ni tukar tempat lah. Letak top ni. Termister tak sini Okey, boleh tak? Boleh. Kita dah tahu sikit sebanyak benda ni. Tunjuk macam mana Lita tu beroperasi lah. Kena cerita juga Lita operasi dengan pening pula. Okey, dia kata sini. Cadangkan penguasaian. Okey, kipas boleh dihidupkan secara automatik apabila bilik panas. Bilik panas kita anggap bila suhu tinggi, kipas hidup. Maksudnya bila ada api, siren menyala kan. Samalah. Jadi kita letak atas ni. Boleh faham Bilik panas ni. Ataupun kita ingat cikgu ada ajar kamu satu benda. Kalau kamu lupa, kamu ingatlah. Bila ada bila ada rintangan rendah. Bila ada apa? Bila ada api, rintangan rendah. Boleh Bila ada cahaya, rintangan rendah. Ni cikgu ingat. Bila ada ni. Ada Bila ada apa? Ada api ataupun cahaya, rintangan akan rendah. Ni. Nanti cikgu akan terang kamu macam mana dia operasi. Okey. Tak apa. Tunggu dulu. Okey, yang berikutnya dia kata komponen elektrik yang diperlukan untuk menggantikan LED. Jadi kita tahu dah LED tadi kita dah tukar ganti apa? Switch geganti. Dan perintah peker cahaya LDR kita tukar jadi LDR ni kita tukar jadi R1. R1. Yang ni lah tukar yang ni. Tukar tempat. R1 ke bawah. Boleh Okey. Kedudukan komponen elektrik dalam Lita. Kamu guna ni lah. Termister lah. Termister. Tadi kita sebut kan. Kita sebut termister sekarang. Fungsinya dapat mengesan suhu. Haba. Boleh Okey, tengok soalan ni Okey, cuba tengok gambar yang kita ubah ni. Ini Lita gambar atas tadi tu. Betul tadi tu. R1 dekat sini ni. Okey, kita ubah. Ni, kita ubah soal. Jadi ni kita letak tadi termister. Boleh tak? Faham tak? Termister. Dan R1 ni kita tukar ke sini. Ni jadinya. Boleh? R1 tukar sini. Jadi dia. R2 ni kekal lah. Tak ubah. Okey. Dan bateri pun sama. Yang kita ubah sekarang. LED. Kita tukar jadi switch geganti. Ni panggil switch geganti. Bentuk macam ni. Boleh Ada switch. Nampak ada switch ni kan? Bila Lita ni hidup, transistor ni hidup, maka switch akan tutup. Dia akan tutup. Bila jadi magnet, bila arus mengalir dekat sini, yang ni jadi magnet. Gegelung ni jadi magnet, dia akan tarik switch ni rapat. Boleh tak? Rapat. Bila rapat ni, maka F ni fan, kipas akan beroperasi. Boleh faham tak? Bolehlah cikgu. Okey, cikgu terang sikit mekanisme. Sebab kamu mungkin pening sikit lah. Okey, pertama mekanisme dia, kamu tengok betul tak Lita ni? Cerita Lita atas dulu. Lita atas cerita lain. Saja cerita juga kamu. Okey, atas ni terminal positif. Bawah negatif. Betul tak? Jadi arus mengalir daripada terminal apa? Positif ke negatif. Bagus. Jadi arus pun mengalir ke sini. Sini. Betul? Betul. Dia jumpa simpang ni. Okey, dia akan pecah. Dia akan jadi IC. Tapi LED tak menyala lagi masa ni tau. Sebab apa? Lita tu tak lengkap. Boleh faham dah ni? Okay. Dan pecah jadi IB. Base current. Boleh? Jadi IB akan meneruskan perjalanan dia ke sini. IB akan lalu sini dan masuk ke pintu ni. Masuk ke tingkap lah. Senang juga B. Untuk memberi laluan IC. IB dengan IC bergabung di sini dan keluar di sini jadi I apa? E. Ya, IE. Emitter. Dan E terus. Dan E teruskan perjalanan dia. Dan melengkapkan Lita. Bila E lengkapkan Lita, maksudnya transistor ni dah on. Bila transistor on, maksudnya lampu ni akan menyala. Boleh faham dah ni? Boleh.
Maksudnya perjalanan IB adalah di sini kan. Di sini. Di sini dan di sini. IB. Faham tak? Okey, nak tanya kamu. Maksudnya bila IB lalu sini, rintangan R1 ni rendah ke tinggi? Kamu rasa? Bila IB boleh lalu? IB boleh lalu. Rendah. Rendah, bagus lah. Mestilah rintangan rendah baru arus boleh lalu kan? Ingat kan? Jadi IB dapat lalu sini laluan. Ini laluan IB kan? Tunjuk IB, lalu sini, lalu sini, lalu sini dan masuk ke transistor, campur dengan IC, bergabung dan keluar jadi IE dan lengkapkan kembali ke terminal negatif. Boleh faham Jadi maksudnya rintangan atas tu rintangan yang rendah. Okey. Jadi maksudnya bila ada cahaya, boleh bila ada cahaya, okey. Rintangan mana tinggi? So, saya ulang balik. Bila ada cahaya, cuba tunjuk LDR ni rintangannya tinggi ke rendah? Bila ada cahaya. Tinggi. Cikgu baru tadi ajar kamu ingat ni mana cikgu tengok. Dia. Bila ada apa? Rintangan rendah. Ingat tak? Yang cikgu suruh kamu ingat tadi. Jadi untuk LDR ni, bila ada cahaya maksudnya ada siang lah, waktu siang ada matahari apa kan. Cikgu lukislah bila matahari terang, okey. Rintangan LDR ni tinggi ke rendah? Rendah. Bila ada cahaya rintangan rendah. Bila rintangan sini rendah, rintangan R1 tinggi ke rendah? Rendah. Dua-dua rendah. Tinggi. Ini rendah, ni tinggi. Kalau sini rendah, sini tinggi. Boleh faham? Bila rintangan sini tinggi, IB lalu tak? Tak. Tak boleh. Bila IB tak lalu, IB tak lalu, transistor tak dapat dihidupkan, betul tak? Maksudnya bila cahaya matahari ada, transistor tak dapat dihidupkan, jadi LED tak menyala. Betul lah. Faham? Bila waktu siang, kita tak nak lampu menyala. Betul tak? Betul. Tak boleh faham Nak ulang balik? Faham ke? Boleh lah cikgu. Boleh boleh faham Okey, kita buka pula. Bila waktu malam cikgu buat bulan lah Bulan, okey. Bulan macam tu lah. Okey, waktu malam gelap. Tak ada cahaya. Rintangan LDR tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, bagus. Rintangan dia tinggi. Sebab gelap. Tak ada. Bila ada baru rendah kan? Tak ada. Okey. Bila rintangan tinggi, rintangan atas R1 ni tinggi rendah? R1 ni? Rendah. Bila R1 tu rendah, barulah IB dapat lalu kan? Rintangan ni rendah. Lalu. Dan teruskan ke sini. Masuk ke transistor ni. IB cantum dengan IC keluar jadi IE. Dan teruskan litar lengkap. Bila lengkap saja litar, transistor dah on. Maksudnya, maka lampu LED terus menyala. Faham tak? Maksudnya waktu malam, gelap, lampu LED akan menyala. Ini kita nak kan? Itu yang kita nak. Maksudnya waktu malam lampu menyala. Sebab tu LDR kita letak di bahagian bawah. LDR. Boleh faham nanti? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu dah terang yang bahagian atas lah. Bahagian bawah tu. Bahagian atas ni. Okey, cikgu padam lah. Ingatan takut dia tak berterabur sikit. Tak boleh, tak ganggu tak boleh. Kita yang bawah pula. Kita terang yang bawah. Okey, yang bawah ni ada dua keadaan. Satu ada haba. Haba maksudnya cikgu betul gini Ada haba maksudnya kita panaskan lah ni Nak lukis macam mana. Ada okey, kita kata ada haba lah. Okey, buat suhu tinggi senang. Okey, bila suhu tinggi. Betul Bila suhu tinggi, maksudnya ada api. Tak? Suhu tinggi maksudnya ada api. Kita anggap ada api lah.
Okey, panas, suhu tinggi. Thermistor dia punya rintangan tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Ingat bila ada. Cikgu tang tadi. Bila ada apa tu? Cahaya, api ataupun suhu tinggi, boleh? Rintangan rendah. Boleh? Rintangan rendah. Jadi bila ada api, rintangan sini rendah. Kan? Bila rintangan rendah, rintangan bawah tinggi rendah? Tinggi. Tinggi. Kan? Sebenarnya rintangan bawah ni tetap dah. Tapi dia kata lebih tinggi berbanding dengan atas. Sebab yang berubahnya yang ni. Faham? Ini yang berubah, dia jatuh. Dia jatuh menyebabkan rintangan ini lebih rendah daripada yang bawah. Jadi nak ingat senang, thermistor. Suhu kan? Suhu. Okey. Jadi bila arus mengalir, okey cikgu letakkan. Sama cerita tadi terminal positif, terminal negatif. Jadi arus akan mengalir daripada sini, sini, sini. Ini panggil IC. Betul? Dan ini panggil IB. Ini pun sama IB juga. Dan ini adalah IB. Okey, jadi kamu tengok sini kan. Bila rintangan sini rendah, arus IB boleh mengalir ke sini. Kenapa rintangan rendah? Sebab suhu tinggi. Faham dah ni? Jadi dia mengalir sini, jadi sampai sini IB bercantum dengan IC dan keluar jadi IE. Dan dia terus melengkapkan litar. Dan bila lengkapkan litar, gegelung ini pada induktor, gegelung, dia menjadi apa? Magnet. Elektromagnet. Dia bersifat magnet. Dia akan menarik switch ni supaya tutup. Boleh? Switch ni tutup. Bila switch ni tutup, maka automatik kipas akan berfungsi kerana kipas berfungsi dengan 240 volt. Faham tak? Boleh kan? Boleh. Kalau suhu rendah, rintangan? Kalau suhu rendah macam mana pula? Suhu rendah, rintangan? Rintangan tinggi. Rintangan tinggi, IB tak boleh lalu sini. IB tak boleh lalu sini, betul tak? Faham? Maksudnya kalau sini rintangan tinggi, IB tak boleh lalu. Tengok ni, rintangan dengan atas rintangan rendah, IB boleh lalu. Dia hilang IB tu. IB boleh lalu. Bila sini rintangan rendah, ni rendah sekarang ni, IB boleh lalu sini. Syarat dia sini mesti, bahagian atas mesti rintangan rendah. Faham dah ni? Faham. Okey dah. Okey, kita jawab soalan sekarang. Apa modifikasi yang kita buat dan apa alasan dia? Ini cikgu cerita tentang mekanisme aja supaya kamu lebih mudah faham. Kalau cikgu cerita soalan ni kamu kan pening jugalah. Okey. Tak apa, cikgu padam balik. Tengok ni. Okey, tengok maklumat yang ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, bagus. Cikgu teruskan. Okey. Jadi dia kata sini, dia kata litar pengumpul. Litar pengumpul adalah di sini. Apa yang kita ubah ni? Kita letak gegelung. Gegelung ataupun kita switch ganti. Atau kan? Switch ganti kita letakkan. Kita letakkan di litar pengumpul. Ini kita panggil litar pengumpul. Boleh faham? Boleh. Okey, itu yang pertama. Switch ganti. Kenapa kita pakai switch ganti? Sebab kita tahu kipas ni boleh beroperasi dengan 240 volt. Sedangkan dalam ni ada 3 volt saja. Tak cukup untuk milik kipas ni. Jadi kita perlu pakai switch litar yang berikutnya. Faham? Ini litar lain. Walaupun kita lukis kecil, sebenarnya ni litar yang lain. Faham tak dia?
Lita kecil tu dia tak bersambung dengan lita besar tu cikgu. Tak bersambung. Cuma lita kecil yang, sebenarnya lita kecil ni yang besar ni. Oh. Lita kecil, sebab Swiss dia kecil 3 buat je. Ini lita besar, tapi kita lukis ini supaya bagi orang faham. Macam mana Oh. lita kecil ni boleh mengawal lita yang besar ni. Kenapa besar? 240 volt. Ini 3 volt je. Tu maksud dia kan. Faham. Nak lukis besar boleh ada cara dia. Kalau kamu nak tengok, tunjuk nantilah. Okey, Swiss ganti. Okey, kenapa fungsi Swiss ganti kat sini? Dia hasilkan elektromagnet. Macam magnet kan. Tapi dalam konteks ni dia kurang tepat kan. Jadi Swiss ganti adalah satu Swiss yang dapat menghidupkan lita yang kedua yang mempunyai voltan yang lebih tinggi. Boleh faham? Sebab kipas perlukan voltan yang lebih tinggi. Jadi korang tengok dia dah. Dapat hidupkan lita kedua, iaitu kipas 240 volt. Boleh faham tak? Boleh. Jadi kalau kamu tak faham, kamu jawab macam ni. Swiss ganti. Hidupkan lita kedua. Itu boleh. Swiss ganti. Tugas dia hidupkan lita yang kedua. Ingat tu pun tak apa. Okey, yang berikutnya. Okay. R1. Kita tukar apa? R1 kita tukar. Kita tukar tempat. R1 tukar apa? Kita tukar dengan termistor. Okey, bagus. Bagus, tukar dengan termistor. Apa fungsi termistor ni letak situ? Mengesan haba. Okey, bagus. Pengesan haba. Ataupun kamu boleh jawab, tak tahu ni. Di sini menghasilkan voltan tapak yang tinggi. Voltan tapak ni silap sikit ni. Menghasilkan voltan tapak yang tinggi, voltan termistor yang rendah. Boleh? Boleh. Jadi kita panggil voltan termistor. VT lah, termistor. Ini kita panggil voltan tapak, base. VB. Ni jadi low. Okey namanya lah. Ataupun kalau kamu jawab dalam periksa, kalau bila nak hidupkan transistor, kita mesti mempunyai, untuk menghidupkan termistor lah. Untuk menghidupkan transistor ni, kita mesti perlukan voltan tapak yang tinggi. Kamu jawab ni je. Voltan tapak yang tinggi. Boleh faham? Boleh. Ulang balik Kalau sini rintangan dia rendah, rintangan sini adalah apa? Tinggi. Tinggi. Okey. Jadi bila voltan tapak, ni bagi voltan simpang Bila voltan di sini rendah, voltan di sini adalah voltan yang macam mana tadi cikgu? Bila voltan sini rendah, voltan di sini voltan yang tinggi. Ada macam tu. Ini panggil voltan tapak. Boleh? Bila rintangan sini rendah, arus IB boleh mengalir, betul tak? Betul. Bila rintangan sini rendah, arus IB ni boleh mengalir. Jadi sini panggil voltan tapak. Voltan tapak mesti tinggi. Voltan tapak mesti tinggi. Baru transistor dapat dihidupkan. Boleh? Boleh. Boleh Okey. Nanti kita buat 2-3 lagi soalan, kamu boleh cekak lah Okey. Soalan dia, pengesan yang kita guna, pengesan tadi dah ulang balik, benda yang sama, iaitu apa dia? Ingat tak? Termistor. Ya, termistor juga. Okey, baru jawapan yang kamu jawab tadi, iaitu mengesan haba. Ataupun dia kata sini sensitif kepada haba. Ataupun dia kata sini, bila ada api, high heat, haba yang tinggi, rintangan rendah. Nampak? Ingat je terang tadi kan? Tunjuk itulah. Kamu jawab termistor. Dekat sini, sensitif kepada haba. Sensitif kepada haba. Boleh Kalau kamu jawab lain pun boleh. Tapi cikgu tak suka. Kalau cikgu suka, kamu jawab banyak. Tapi kalau takut, kamu tak mampu nak ingat
banyak sangat bila ingat termistor kamu tak ada idea, jadi kamu nak sensitif kepada haba dah cukup. Boleh Boleh. atau peka pada haba sikit. Okey yang lain tu kamu ingat kemudian tak apa Jadi LDR kita tukar jadi LDR LDR ni tukar jadi R1. R1 kan. LDR jadi R1. Jadi apa fungsi R1 sebenarnya? Dia sebagai perintah. Dia perintah betul. Jadi apa fungsi sebenar dalam konteks ni R1 ni? Ini R1 ke atas, ni R1 ke bawah. Kamu rasa apa dia? Ada idea tak? Tak ada cikgu. Tak ada idea apa. Jadi fungsi R1 tadi cikgu terang lah. Kalau voltan di sini rendah, sebab apa voltan sini rendah? Sebab rintangan rendah kan? Jadi voltan sini rendah. Voltan sini? Tinggi. Tinggi. Sebab rintangan? Tinggi. Ya, rintangan tinggi, voltan tinggi. Sebab kita pakai formula V sama dengan IR. Betul? Bila rintangan tu tinggi, voltan tinggi. Dia berkadar terus. Boleh? Boleh. Okey, macam tu juga dengan kes ini. Bila rintangan sini rendah, voltan di sini adalah? Voltan rendah. Rendah, bagus. Bila rintangan sini rendah, rintangan sini tinggi kan? Bila rintangan sini tinggi, voltan di sini? Tinggi. Tinggi. Senang kan? Kamu tengok kan, dia akan jadi macam tu. Bila voltan di sini rendah, voltan di sini tinggi. Bila voltan di sini tinggi, voltan di sini rendah. Jadi apa fungsi R1 sebenarnya? Apa nama dia sebenarnya? Apa fungsi dia sebenarnya? Dia adalah Dia adalah kita panggil pembahagi. Ingat tak? Keupayaan. Boleh kan? Keupayaan. Tapi dalam konteks ni tak ada tulis lah. Dia kata untuk menghasilkan voltan tapak yang tinggi dan cukup untuk hidupkan transistor. Boleh juga tu. Atau kamu jawab ni kan. Jadikan sebagai pembahagi keupayaan. Kalau kamu nak jawab lain boleh. Voltan tapak tinggi. Yalah voltan tapak yang bawah ni lah kan. Voltan tapak bawah. Ini bagi voltan simpang. Ingat kan? Ini voltan tapak. Ini voltan simpang. Faham ke ni? Pembahagi keupayaan tu macam pembahagi voltan tu ke cikgu? Boleh lah mengenai voltan. Tapi kamu kata bagi keupayaan okey lah cukup lah kan. Jadi dalam konteks ini, untuk menghidupkan transistor ni, kita perlu voltan tapak yang tinggi. Voltan tapak yang tinggi. Boleh kan? Okey. Untuk menghidupkan transistor. Jadi bila voltan tapak ni tinggi, maksudnya rintangan sini tinggi rendah? Tinggi. Jadi rintangan termistor rendah. Kan? Jadi arus tapak boleh mengalir. Sampai di sini, dia masuk sini. Sini dah IC dah tunggu. Jadi IB dengan IC bergabung. Keluar jadi IE. Lengkapkan litar. Ini jadi magnet. Atau kita panggil induktor. Suis geganti dihidupkan. Kipas terus berfungsi. Boleh faham itu idea dia. Okey, susunan kipas ni dengan 240 volt. Kita panggil apa? Kipas dengan 240 volt. Bersiri ke selari? Bersiri. Okey, kita nampak bersiri. Bagus. Kita kata susunan dia bersiri. Apa tujuan bersiri ni? Supaya kipas mendapat apa? Mendapat voltan yang mencukupi.
Ya, bagus. Voltan ataupun kita kata berfungsi secara normal dengan 240 volt. Faham tak maksud berfungsi secara normal? Berfungsi secara normal. Kalau litar selari, dia tak berfungsi secara normal ke cikgu? Tengok keadaan juga. Kalau cukup 240 volt, tetap berfungsi secara normal. Kalau tak cukup, tak berfungsi secara normal. Hmm. Yang maksud cikgu tak fungsi normal, bila voltan kipas tu menerima voltan kurang daripada 240 volt. Apa jadi kipas tu kamu rasa? Dia akan jadi perlahan lah. Ya, perlahan. Bagus. Dia akan perlahan. Tak cukup lah. Orang kata tak cukup makan lah orang kata. Ha, Kalau lebih 240 volt, agaknya kipas tu macam mana? terlebih makan tu cikgu. Ya? Terlebih makan lah. Lebih makan lah. Lebih laju lah tu kan. Ha. Tak? Dia akan lebih laju. Bila lebih laju tapi tak selamat. Hmm. Kipas tu tak bertahan lama. Dia akan rosak. Sebab apa? Voltan dia tinggi. Faham tak ni? Okay. Ha. Jadi kita perlu betul-betul kipas yang beroperasi dengan 240 volt supaya dia beroperasi secara normal. Normal maksudnya memang ikut spek dia lah. Kalau nombor 1, laju dia macam tu. Nombor 2, laju dia macam tu. Dia ikut yang betul-betul punya. Hmm. Kalau kita pilih yang ni, ada masalah sikit lah. Kurang atau lebih. Faham tak ni? Faham. Okey, faham tak apa tu cara nak jawab dia. Ini cara terjawab dalam bentuk jadual. Okey Dan tengok markah dia lah Markah dia 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Dia dapat markah dekat sini lah. Okey, ada apa-apa dah soalan nak tanya tentang soalan ni? Tak ada. Tak ada, semua dah faham Okey, kalau tak ada cikgu stop sekejap rakaman. Kita tengok soalan lain pula Tak ada